Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Jadi sebelum saya melontarkan kata-kata, saya ingin pastikan audio kita pada saat ini clear ataupun tidak. Saya kena cakap kuat sikit sebab kita ada masalah teknikal sikit, tapi buat masa ini suara masih jelas masih jelas untuk kita dengar. Jadi tuan-tuan dan puan, saya hari ini bersama dengan Encik Khalid bin Yahya, pengerusi Akademi Kajian Rantau Nusantara, dan penampilan istimewa kita pada pagi ini, Encik Umar Ibrahim. Betul. Yang merupakan pengasas kepada founder founder kepada produk Mabkhara. Jadi kalau tuan-tuan dan puan search dekat IG, dekat Facebook, Mabkhara ini adalah satu produk yang kita kata terkenal lah. Dah viral. Cumanya pada hari ini kita akan bersama dengan founder dia, pengasas produk ini, insya-Allah. Yang mana tajuk kita pada sesi ini adalah Haruman Tradisi Alam Melayu. Jadi siapa kata orang Melayu tidak ada wangi-wangian yang tersendiri. Bahkan sejarah wangian itu bermula daripada tanah Melayu ini, yang mana Encik Umar nanti akan kongsikan sebentar lagi. Cumanya sebelum kita pergi kepada intipatinya, eloklah kita berkenalan dahulu. Siapakah Encik Umar ini? Bagaimana boleh bermula dengan produk Mabkhara ini? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada Akar, Encik Khalid Yahya dengan Udin untuk berikan saya peluang ni. Saya bermula Mabkhara ni, perniagaan ni bermula bila saya buat Mabkhara tu sendiri. Mabkhara ni adalah bekas tempat membakar bubur dan ianya berasal daripada nama Arab lah, Mabkhara ni. Jadi sebab itulah kita namakan perniagaan ni sebagai Mabkhara. Dan kemudian selepas tu saya ni memang mempunyai passion dengan wangian-wangian, minyak atar ke, minyak wangi ke, tak kisah daripada negeri mana, apa pun dia punya genre minyak wangi ni, memang saya ada satu passion. Saya akan campur-campur untuk dapatkan wangian yang saya nak. Jadi selepas saya buat tempat bakar bakur ataupun tempat gaharu ni, jadi orang mula tanya, sebabkan benda ni melibatkan seni kan, jadi tanya ada buat tak? Jadi saya ambil sahut cabaran tu, dan saya sendiri fikir sebab asal muasal gaharu dan seni haruman daripada bakur ni sebenarnya daripada tanah air kita. Orang luar banyak ambil bahannya gaharunya daripada negara kita dan buat produk sebagai baku dan macam-macam lah. Jadi saya cuba sahut tu, saya nak satu keluaran yang daripada tanah air Melayu kita. Saya belajar daripada seorang tukang masak daripada Chennai. Jadi saya belajar dengan dia sampai buat live video apa semua, sampai banyaklah kayu gaharu yang tak jadi apa semua kan. Akhirnya saya dapat bukan daripada rezeki orang. Saya dapat satu formula buat bakur daripada air tangan saya sendiri dan resepi saya sendiri. Dan bermula pada pertama sekali yang saya buat adalah wangian yang sampai ke hari ini alhamdulillah dalam produk Mabkhara itulah yang paling demand sekali, iaitu Raudah tu lah. Bakur Raudah. So begitulah perjalanan. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita ada buka kilang, kita sendiri ada suling minyak gaharu, kita ada tempat bekas Mabkhara tu sendiri yang kita dah trademark kan bentuk dia pada kita. InsyaAllah sampai kita ada agent, kita ada dropship, kita ada stokis macam tu lah. Itulah perjalanan Mabkhara tu. Okey, baik. Itu yang saya tengok agak menarik perjalanan. Maknanya kata tuan sendiri pun bermula daripada kosong. Ya, betul. Belajar, proses pembelajaran itu sangat penting. Betul. Untuk menempa sebuah kejayaan. Jadi saya tengok pada hari ini tuan ada bawa produk kan? Ya. Dah sedang dibakar pun. Bau dia sampai ke sini. Mana depan tu. Jadi maknanya kata
gaharu ini menyimpan 1001 manfaat. Dan dari segi kesihatan, rohani dan jasmani. Dia benar Cik Hadi? Ya, itu yang kita nak congkil dan juga tahu rahsia sebalik gaharu ini. Ramai yang tak tahu sebenarnya. Ramai yang tak tahu bahawa ini merupakan hasil daripada bumi tanah air kita, dan rupanya gaharu ini memang sudah lama dalam sejarah dan merupakan bahan yang dicari, yang didagang oleh pedagang-pedagang alam Melayu dulu. Di samping rempah ratus dan sebagainya, gaharu adalah merupakan satu bahan dagangan yang sampai di Eropah, sampai di Afrika, sampai di, kalau tak salah saya, kalau kita baca sejarah Nabi Sulaiman dulu pun, di samping emas dan sebagainya, barangkali gaharu juga kayu-kayu kita ni merupakan perkara yang didagangkan rahsia. Saya sangat teruja sebab bau-baunya dapat kami nikmati pada ketika sedang bersiaran ini, dan sangat rugilah kalau siapa yang masih di rumah datang ke sini untuk kita menikmati haruman bau gaharu ini. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit asal gaharu ini, daripada pohonnya, kemudian macam mana dia menjadi satu haruman. Okey. Pertama sekali saya nak sebut yang kita boleh agungkan adalah junjungan baginda kita Rasulullah SAW. Dan bayangkan apa yang saya nak cerita, nak kongsikan kali ini, sebab dia berkaitan dengan bagaimana bangsa Melayu ni dipilih untuk menjaga sunnah ni. Sebab sunnah bergaharu adalah datangnya daripada ilham daripada Nabi sendiri, dan Nabi sendiri mencadangkan 1400 tahun dahulu adalah bekam dan terapi kayu gaharu. Allah Subhanahu Wa Taala memilih sendiri tanah air Melayu ni yang luas, yang dulu mungkin dikenali sebagai tanah Sunda Promised Land kan, tumbuh gaharu ni di tanah air kita. Jadi kita ni memang antara yang dipilih untuk menjaga. Dan satu lagi saya nak beritahu, untuk saya terangkan dalam industri gaharu dan juga tanah air Melayu ni adalah rombongan yang pertama masuk surga ni. Bila kira rombongan pertama ni memang orang hebat-hebat. Baginda SAW sudah pasti. Yang lain-lain itu semua kausa Allah, kita tak tahu. Tapi memang pertama dia akan, dalam hadis ada mengatakan rombongan pertama yang akan disambut adalah dipelawa dengan haruman gaharu, rupaan gaharu. Jadi kita ni memang sebenarnya, kalau ahli sejarah sendiri berpendapat perkataan Melayu tu, you tu adalah bermaksud bani kalau bahasa Arab. Ini sesetengah para sejarah mengkaji lah. Bila saya baca-baca balik, Mala tu sendiri adalah singkatan perkataan yang bermaksud kepada wangian-wangian. Makna kata bukan itu saja, bangsa Melayu ni memang ada satu kepakaran di dalam bidang wangian. Seperti saya cerita tadi, sudah gaharu, cendana pula. Jadi peribahasa tu memang dah lama kita guna, mengatakan memang kita ni adalah salah satu bangsa yang telah dipilih untuk pegang haruman-haruman sejak daripada dulu lagi. Dan kalau kita tengok balik juga, sesetengah saya nak kaitkan juga dengan bagaimana Nabi Ibrahim AS berkahwin dengan keturah. Keturah ni dikatakan berbangsa Melayu. Sebenarnya Bani Kanturah yang kita kata atau keturah ni, dia adalah gelaran. Kita tak berapa nak pasti nama sebenar dia, isteri kepada Nabi Ibrahim yang batu. Keturah ni dia bermaksud kemenyan, dia bermaksud wangi-wangian. Itulah salah satu yang kita rasa, benda yang saya rasa gaharu ni telah ditenggelamkan oleh benda-benda unsur-unsur kemajuan. Mungkin orang dah teknologi dah tinggi, kita dah spray perfume, automatic apa semua ni kan. Dan satu lagi yang boleh saya ceritakan tentang perfume.
perkataan perfume ni sebenarnya daripada bahasa Latin. Daripada bahasa Latin yang di mana bila kita translatekan balik kepada bahasa Inggeris, ia bermaksud smoke through. Ini bermakna inventednya perfume ni daripada yang berasap-asap. Tak ada maknanya kita berasap-asap ni melibatkan kurafat ke apa. Ini adalah perfume yang pertama dalam tamadun manusia menggunakan asap. Jadi perkataan perfume tu datang daripada berasap. Dan perfume yang pada zaman dulu-dulu adalah memang kemenyan. Macam saudara Tuan Khalid cerita tadi tentang didagangkan salah satu bahan khazanah Melayu yang selain daripada emas. Malahan gaharu sebenarnya lebih mahal daripada emas. Wangian-wangian lebih mahal daripada emas itu sendiri. Kalau tidak, kenapa seperti Fir'aun Mesir, dia salut badannya dengan kemenyan. Dia bukan sebab nak berwangi, dia nak buktikan pada orang akhir zaman, aku disalut dengan bahan paling mahal di dunia, iaitu kemenyan itu sendiri. Itulah saya punya share untuk kali ini yang berkaitan dengan Melayu. Sudah terharu cendana pula. Jadi kita kena berpantun sloka peribahasa yang sebenarnya memang merujuk kepada khazanah yang ada di alam Melayu. Jadi inilah kita bangsa Melayu yang punya sejarah, yang punya khazanah, keistimewaan, kehebatan. Jadi sebenarnya kita jauh ke hadapan. Kalau kita meneliti secara halus, kita memang jauh ke hadapan daripada bangsa-bangsa yang lain. Kita telah dulu mencetuskan haruman ini berdasarkan haruman-haruman asap. Tapi kita hari ini orang moden sangka asap-asap ni nak panggil jin, hantu-hantu. Ini satu kefahaman yang dari mana kita nak tahu, ataupun memang ada unsur-unsur yang keliru. Bau itu adalah haruman yang digunakan oleh generasi awal leluhur kita untuk membangkitkan semangat jiwa dia, di samping dia menjadi orang yang harum seperti mana yang Nabi SAW sebut. Nabi suka pada haruman-haruman. Okey, baik. Jadi penerangan yang bagi saya cukup menarik, Tuan. Kita nak membetulkan kefahaman masyarakat pada hari ini. Kalau kita tengok asap yang lain boleh pula kita selalu hisap tu. Betul lah. Tapi asap yang wangi ni tak boleh. macam-macam persepsi. Itu hormat tenang. Ya. Bahkan dikhianati kan. Mana kata tidak adil lah asap yang lain itu di apa orang panggil apa? Dibela sebegitu rupa. Tapi asap yang wangi ini tidak ada siapa yang membela ni. Tapi pada hari ini kita mengambil peluang untuk memberikan kefahaman, membetulkan balik kita punya pengetahuan berkenaan dengan gaharu ini. Saya secara peribadi sebenarnya telah membeli produk Mapkhara ni 3 tahun lepas. Dekat rumah saya ada balang-balang bekas tu. Memang saya amalkan sejak daripada dulu lagi. Maknanya kata saya memang percaya sejarah gaharu ini bermula di tanah Melayu. Dan pada hari ini kita nak lagi penjelasan lanjut. Bagaimana kita nak memperbetulkan balik kefahaman penyelewengan yang berlaku pada gaharu ini telah difitnah. Bagaimana kita nak bermula bahawa benda ini tidak ada kaitan pun dengan khurafat, syirik dan sebagainya. Silakan. Okay. Dia berbalik kepada sejarah lah itu dan Tuan Khalid. Seperti macam kita tahu kalau dia melibatkan khurafat ni, orang dulu-dulu suka panggil dukun. Dukun ni sebenarnya yang berasal daripada perkataan Arab, iaitu adukan ataupun dukun. Dia bermaksud asap. Jadi pada zaman tu orang Melayu kita nampak Pak Arab ni dah panggil dukun. Tetapi pada zaman tu orang Melayu kita mengambil amalan ni, salah satunya kalau kita nak faham, dia adalah dukun pada zaman dahulu ialah macam sensei. Dia pakar herba, pakar tabi, pakar apa ni, benda-benda yang rempah ratus yang dibawa kepada terapi. Yang moden macam sekarang kita panggil homeopati. Dia adalah macam tu sebenarnya. Jadi salah satu yang saya boleh, macam saya cakap pada awal permulaan, kita boleh katakan
ianya adalah satu sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap pada sunnah pasti ada kejayaan. Tapi saya bukan pakar hadis. Jadi saya boleh katakan saya nakalkan benda ni daripada para ulama dan dia saya sendiri gelarkan sebagai Islamic scholar lah. Sebaik-baik untuk kalian berubat adalah bekam dan gaharu, terapi kayu gaharu. Jadi sesetengah ulama dalam perubatan macam kita boleh tengok kitab-kitab Tibun Nabawi, dia mengatakan bekam ni adalah benda yang kita keluarkan dari badan kita. Seperti darah, ada penyakit mungkin kencing manis, kita keluarkan benda yang fizikal. Tetapi terapi gaharu ni bagaimana? Terapi gaharu ni adalah melibatkan roh. Kita dalam badan kita ni, apa yang bila kita cerita pasal jin apa semua ni, orang macam tak percaya apa semua, tapi dia orang tak sedar. Dalam badan kita ada benda baik. Roh dan nyawa kita tak pernah nampak. Jadi apa yang saya boleh sini macam saya cakap tadi berkaitan dengan roh, bila terapi gaharu ni ataupun gaharu ni sendiri merupakan pelawaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada rombongan pertama. Jadi automatically terapi gaharu ni mengingatkan kita kepada kampung halaman. Dan kita sedia tahu Nabi Adam AS berasal daripada surga. Dan itulah saya katakan tadi, tanah Melayu ni dipilih. Macam-macam jenis haruman ada kat sini untuk kita menjadikan terapi, membuatkan seperti memberikan makanan kepada roh kita selain daripada zikir, ibadah dan lain-lain itulah. So inilah saya boleh katakan yang boleh insya-Allah penyampaian saya ni menjadikan satu pembukaan kebangkitan balik, dan percayalah terapi gaharu ni adalah sunnah, dan dalam sunnah pasti ada kejayaan yang di mana kita sendiri tahu. Akar sendiri tahu dalam bidang ni kita macam-macam kita dah nampak penyakit-penyakit mental. Orang boleh cerita tentang pasal Nabi, tiba-tiba crack. Cerita pasal menghina agama kita, menghina para Nabi. Inilah pada pandangan saya sendiri pada akhir zaman. Dan kita betul-betul beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah sampai akhir zaman, sepanjang zaman, rahmatan lil alamin, kekasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan sia-sia Nabi jadikan benda ni dan tinggalkan kepada kita. Dan macam saya kata tadi, sebaik-baik untuk kalian. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memang spesifikkan kepada umat Nabi baginda, iaitu kita lah. Untuk katakan bekam dan terapi gaharu ni untuk kita menghadapi mungkin cara yang lain selain daripada perubatan kedoktoran ni. Dia ada intipati yang mungkin kedoktoran tak nampak tentang terapi seperti kita macam bangsa lain, mungkin meditasi apa semua untuk hilangkan stres, untuk relaxkan kita punya kita punya penat lelah kita satu hari. Jadi benda-benda macam ni dapat membantu dan kita percaya ada manfaatnya daripada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Okey, baik. Jadi itulah satu bentuk pemahaman yang perlu tuan-tuan dan puan-puan telusuri balik. Mana kata kalau nak cakap benda ni sesat ataupun tak betul, kena tengok balik sejarah dia. Betul. Barulah kita faham betul-betul bahawa sebenarnya tak ada benda yang salah. Betul. Cuma salah faham. Salah faham. Tak ada benda salah faham. Cuma salah faham benda ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di Hari Peradaban Bangsa ini kita bersiaran ni dalam satu tempat indoor, Pusal Corner. Jadi dalam ni kita ada memberikan satu produk makara secara percuma bagi mereka yang hadir. Siapa tak datang yang tengah duduk kat rumah ni, Saya rugi. Saya cakap apa-apa, rugi. Sebab dekat belakang tu, menderu-deru orang kita bagi yang percuma. Gaharu di tuan-tuan perempuan bukan benda yang murah, mahal. Mahal kan? Ada yang sampai ratus, ada yang sampai ribu-ribu. Tetapi siapa yang tahu akan nilai gaharu ini, bahkan ini lebih mahal bernilai daripada emas. ada setengah panggil sebagai emas hitam. Emas hitam. Oh, inilah emas hitam dia. Yes. Saya ingat emas hitam tu minyak. Emas hitam tu gaharu. Mahal tu rupanya. Gaharu kalau kualiti dia tinggi, contoh kita ambil emas. Emas 1 gram dalam pasaran tak paling-paling kuat 270, 300 gram, 300 ringgit 1 gram. Emas 1 gram
boleh mencapai ribuan ringgit. Alamak. Gaharu sendiri. Garu Alvan. Sebab tu sekali kita nak explore, kita nak selongkar, nak merungkai ini produk-produk yang ada dibawa oleh saudara ataupun Tuan Umar kita. Dan saya nak sebut tadi apa khasiat dia. Khasiat. sebenar dia. Rahsia dan khasiat dia. Itu ramai nak tahu tu. Dah sebut dah tadi terapi sebagainya. Jadi kalau boleh kita nak, sebab ada dua perkara tentang gaharu ni kalau saya tengok sekali. Satu memang minyak dia, kemudian yang asap begini, betul kan? Jadi minta Tuan perincikan lagi dan perjelaskan lagi kepada penonton kita hari ini ke jenis-jenisnya dan juga kelebihan, keistimewaan gaharu atau gaharu. Okey. Macam saya sebut tadi, sebenarnya gaharu ni bau dia, kalau betul-betul kita menggunakan gaharu ni, dia perlukan masa untuk serasi dengan kita. Dan kita bila kita cuba mengamalkan terapi ni, untuk mengamalkan gaharu juga seperti amalan Melayu, kita macam keris, silat dan sebagai tanjak ni semua ada adab. Jadi gaharu juga ada adab dia. Cara penggunaan dia, kita kena bersendirian dan kita ambil minyak gaharu dan kita bakar dan kita berasapkan diri untuk mendapatkan terapi ni. Akan tetapi bila kita sebut tentang manfaat atau benefit dia ni, seperti saya akan katakan tadi, dia adalah makanan roh. Benda yang kita tak nampak. Untuk kita, jiwa kita ni, jasmani kita dengan roh ni, dia berhubung. Bila berhubung, dia membuatkan kita merasa untuk melakukan kebaikan. Benefit dia adalah kita rasa roh kita akan berhubung dengan jiwa ataupun jasmani kita. Nak bagi tahu kita ni sebenarnya asalnya surga. Jadi kita di dunia, kita nak balik kampung, kita kena buat baik lah. Dan kita kena tinggalkan permungkaran. Tetapi dalam bidang perubatan ataupun tradisional ni, gaharu ni dipercayai membantu pengedaran darah. Orang yang pakar yang pada zaman sekarang, orang yang mengagungkan gaharu ni pada zaman hari ini adalah Jepun. Jepun ni dia ada satu terminologi yang gaharu ni dipanggil perubatan macam chi ataupun ki, iaitu dia membuatkan kita punya peredaran darah ni lebih baik, menghubungkan jasmani dengan roh. Tujuan dia untuk apa? Untuk kita sedar, dalam keadaan sedar. Macam kita tahu, kita cerita tentang akhir zaman ni, Bang Khalid lebih pakar dengan Zudin, kita ada macam-macam penyakit tu kan. Jadi dia akan membantu kita balik, roh kita ni balik kepada jalan yang benar. Membantu peredaran darah, memberikan otak kita lebih fokus. Itulah salah satu benefit. Dan haruman-haruman ni juga menguatkan roh. Seperti para ulama mengatakan wangian-wangian seperti kasturi dan juga seperti gaharu ni, dia memberikan kita macam jadi cerdik lah. Jadi kalau bau-bau yang tak sedap, dia membuatkan kita jadi di sebalik cerdik. Dan itu sebenarnya kan, macam saya cakap tadi, sebenarnya macam mana manusia ni, kita sebagai fitrah boleh tahu mana bau wangi, mana bau yang tak, yang busuk lah. Secara fitrah kita fikir, macam mana kita tahu? Betul tak? Sebab asal kita daripada surga. Itulah. Okey, baik. Jadi saya sebenarnya pada hari ini saya terpukau dengan perkongsian ilmu ini sebenarnya. Sebab saya membakar gaharu. Kita minat tapi kita tak tahu sedalam ilmu ini tentang gaharu. Jadi kita nak ambil peluang pada kali ini, mungkin Encik Umar kan, Tuan Umar boleh war-warkan, mungkin ada ruang-ruang untuk menjadi ejen ke macam mana ke untuk produk ni, Makhara ni? Betul, memang Makhara boleh rujuk kepada kita punya Facebook. Boleh search ada dekat Facebook Makhara, MABKHARA. Kita ada Facebook, kita ada TikTok. Saya sendiri banyak info tentang gaharu dan bakul saya sharekan dekat TikTok saya sendiri, Umar.Ibrahim. Dan memang sentiasa kami buka
kita memang ada ejen dan juga stokis-stokis yang sedang menunggu untuk datang kepada kita untuk jadi ahli keluarga kita. Dan saya sendiri ada mengajar bagaimana untuk kita berdiri di atas kaki kita sendiri dengan perniagaan gaharu ni. InsyaAllah boleh kontak kepada kita punya banyak sumber. Makhara Bangi ada, Makhara Kuala Lumpur, Makhara Ceras, Makhara Terengganu, banyak. Cuba cek mana yang terdekat, paling dekat. Kalau susah boleh cek dekat Makhara HQ lah. Kita akan bantu, insyaAllah. Memang kita buka. Jadi tidak ada lagi masalah ataupun untuk mendapatkan bukan betul lah, mencari gaharu. Mencari gaharu. Mencari gaharu tu nak di mana kan? Jadi kita dah tahu kelebihan tadi, jadi kita boleh tahu kat mana. Jadi kita juga yang sebut tadi mengajak kepada orang kita, bangsa kita untuk sama-sama menyebarluaskan lagi dengan menjadi ejen ataupun stokis wakil-wakil. Banyak tempat-tempat yang boleh kita perkenalkan dan boleh sampai ini di rumah-rumah, sebab kadang-kadang ada setengah orang tak selesa. Dia ingat dia macam budaya Arab yang kadang-kadang yang pakai wangian tu. Sebenarnya budaya Melayu sebenarnya. Jadi orang Melayu ni bila pakai asap dia ingat pakai asap nian. Asap nak panggil bila orang meninggal pun asap. Jadi datanglah orang-orang moden yang menyangkakan dia agamawan, dia kata ini boleh bawa syirik, nak panggil jin. Sedangkan mereka ni saya tak pasti sama dia kaji atau tidak sejarah-sejarah ni. Dia terus membuat satu tanggapan persepsi. Inilah orang Melayu kita ni, perangai dia perasap jin, panggil jin. Ini mentaliti orang yang dangkal, saya kata, yang memutuskan dengan sejarah dan jati diri Melayu. Ini adalah, saya kata, orang parasit-parasit. Hari ini dah ramai parasit-parasit yang ada ni, dia menyerang sejarah dan akar tradisi yang sebenarnya berhubung dengan alam Melayu dan agama itu sendiri. Jadi orang Melayu yang cepat melantah ni akar dangkal, keliru dan celaru, dan mereka lah yang membenamkan khazanah dan keistimewaan yang ada pada umat bangsa Melayu. Jadi ini kita nak betulkan balik. Ini bukan pasal nak panggil jin, nak menyembah jin, nak ada tak. Ini adalah haruman dan boleh terapi. Jin tu tak payah panggil, tak payah berasap, tak payah kemian. Kalau panggil begitu pun jin datang juga. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan asap-asap, tolong. Orang yang begitu orang berasap. Kalau asap-asap ni, masak tak boleh. Masak tak boleh. Bawa kereta tak boleh, lori Bawa lori habis semua. Semua asap. Semua asap. Jadi berangin bang. Jadi itu kalau nak perkenalkan produk boleh, kalau tuan nak juga. Boleh lagi kita tour dia tu. Kita akan pergi ke, Boleh tu insyaAllah. kita ke kaunter nanti tengok produk-produknya, macam mana cara, mungkin nak tunjukkan cara dia. Boleh. Jadi mungkin kita akan, ada lagi soalan nak tanya tak? Cumanya saya nak bagi tahu, selepas ini sesi kita yang ketiga, kita Yang akan dinanti-nantikan. yang dinanti-nantikan acara kemuncak. Tapi tak sampai kemuncak lagi lah. Banyak lagi. Cumanya lepas ni kita akan bersama dengan pelakon filem Mat Kilau, iaitu Ali Karimi dan InsyaAllah dia akan bawa tepi ni. Dia akan bawa tepi. Devi. Mungkin ada demo sikit kot. Sudah kita. Lepas tu yang kedua, Tom, kawan kepada Toga yang bunuh Rokia tu. Ya. Itu siap tadi ni. Tengok gaya dia kata. Hari ni kita nak belasah. Tapi dia busana hari ni. Busana. Selamatlah. Lepas tu. Lepas tu. Geng lah, kita geng lah. Kita geng hari ni. Okey, jadi Panggil kawan-kawan kita untuk Panggil kita kawan-kawan. sama nanti dalam sesi bersama dengan filem Mat Kilau. okey. Memang ada booth dekat sini pun. Tengah hari sikit ni turunkan insya-Allah. Datang. Datang Masih dengan ada masa datang. boleh datang. Jadi kita ni tour macam mana nak bakar garu. Betul. Macam mana cara dia. Stand by, stay tune. Dan lepas tengok ni lagi datang. Okey. Assalamualaikum. Tiga.
Aksesoris lah. Aksesori peralatan yang khusus untuk amalan terapi taharuk. Dan kita dalam bidang taharuk ni kita ada dua perkara yang menjadi utama lah. Satu adalah taharuk sendiri seperti kayu-kayu yang ni. Ni kayu taharuk asli. Kedua adalah yang lebih ke arah mewangikan ruang udara seperti air freshener dan macam-macam lah. Ini dipanggil sebagai bukur ataupun bakur. Inilah yang famous orang Arab. Orang Arab katakan yang punya ni kan. Jadi apa yang kita kena ada adalah satu, yang paling penting adalah bekas. Ini bekas ni dipanggil sebagai bakhara. Jadi saya ambil nama ni sebagai jenama kita bakhara lah. Kedua, kita kena ada yang punya arang. Arang. Jadi kita akan bakar dekat sini, saya akan tunjukkan. Bila dia dah cukup okey, kita akan letak bahan dia lah. Okey. Kita buat dulu. Okey, arang ni dia bentuk macam ni. Okey, kita letak atas bekas ni. Kemudian kita boleh bakar pakai tos lighter ni. Kita bagi dia lit, bagi dia menyala dalam seminit, 2 minit macam tu. Arang ni memang khas untuk penggunaan terapi gaharu, seni gaharu lah. Okay, bila dia akan merah macam ni, yang selalu menjadi kesalahan bila menggunakan benda ni, orang tak sabar. Sebab dia ada adab dia. Seperti kita menggunakan keris, kita ada busana, kita ada tajak, cara guna apa semua. Gaharu juga di dalam bangsa Melayu kita sebenarnya dia ada adab. Jadi lepas kita panaskan atau kita nyalakan anak ni, kita kena tunggu dia sampai dia putih macam ni. Dia akan diselaputi oleh habuk putih. Jadi ini sebagai contohlah. Dia dah jadi macam ni, kita boleh bakar, kita boleh letak. So dia akan mengeluarkan wap dan asap yang sangat bagus. Itu sajalah. Ya, betul. So kalau itu juga dengan kayu tahan. So kat sini kita ada macam-macam lah. Boleh buat urusan. Boleh. Sambil-sambil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, umur ni saya dah pakai 7 tahun. Saya beli satu. Saya cuba banyak cerita. Jadi setakat ni kita insyaAllah dalam masa dekat antara dengan Ground akan ada produk yang terbaru kita akan launch dalam masa dekat. Stand by. Dan silap saya, ini akan jadi trademark untuk Ground ni. Betul. Bakhara Alam Melayu nama dia. Ini bekas Citrawi. saya memang suka yang simple macam ni, terbuka, senang. Dia ada udara. So dia taklah tertutup, patut terpadam. Itu kena orang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, datang ke booth media ini. Depan ni kita ada pameran Bufor dan tuan-tuan dan puan-puan dapat percuma gift. Terhad untuk 70 orang saja. Tadi saya rasa dah 30 orang ni. Kalau ada lagi 40 orang nak datang cepat-cepat sekarang. Okey? Di Hari Peradaban Bangsa Melayu. Ini hari saja, hari lain tak ada. Okey? Hari lain tak ada. Okay, InsyaAllah siaran lagi pada sesi yang seterusnya. Assalamualaikum.